Saya percaya ini mungkin boleh, kalaulah minatnya bukan ke situ, tetapi kalau menonton kami, mendengarkan setiap perbicaraan dan juga perbincangan ini, ianya boleh memberikan kita pengetahuan baru berkaitan dengan ikan dan juga ekosistem dalam negara kita ini. Sebenarnya ada ikan asing, ikan invasif ini yang sebenarnya mengganggu kepada aliran ekosistem perikanan dalam negara kita ni lah. Okey, ini juga kita perlu buka mata sikit ilmu lah berkenaan dengan ikan pemusnah. Kita nak terus bersama dengan tetamu kita. Puan Nur Aisyah Abu Bakar merupakan pengarah perikanan Jabatan Perikanan Negeri Selangor. Tadi kan pagi awal tadi saya cakap kan, kita berdua yang merah, tapi ada seorang lagi individu membawa semangat merah itu. Terima kasih bersama kami. Terima kasih kembali. Awak memang semangat. Puan, terima kasih sudi dengan kami, Puan. Tadi ada perbincangan dengan Tuan Farid berkaitan dengan operasi ikan Arapaima gergasi tersebut. Kita nak panjangkan perbincangan ni, ikan pemusnah negara kita ni. Adakah kesedaran itu, sebab saya rasa isu ni memang dah agak lama juga kita bincangkan. Kesedaran itu semakin bertambah dalam kalangan rakyat Malaysia berkaitan perkara ini, Puan? Okey, setakat ni memang kesedaran tu makin lama makin tambah. Ini disebabkan isu-isu yang viral lately setakat ni. Dan sebenarnya ada beza macam yang kita katakan tadi antara ikan yang invasif dan juga ikan asli. Sebenarnya ikan invasif ni bukan berasal daripada ekosistem perairan kita sebenarnya. Dia daripada luar negara lah. Import lah. Sebagai contohlah kalau kata ikan Arapaima dan juga ikan bandaraya tu kita panggil ikan pleko berasal daripada negara Afrika Selatan. Amerika Selatan, sorry. Kemudian kalau keli Afrika memang sasah daripada Afrika lah. Kemudian ada juga daripada lembangan Mekong, iaitu bawang ekor merah dan juga patin copraya. So sebenarnya banyak spesies-spesies yang memang bukan berasal daripada negara kita lah. Kalau bukan berasal dari negara kita, bagaimana pula tiba-tiba spesies-spesies ini ada di ekosistem kita lah. Datang asing tanpa izin juga. Ya, sebenarnya ikan-ikan ni dia dibawa masuk atas dasar hobi ataupun untuk dibela. Jadi sampai satu masa ikan ni dia akan membesar dan terus membesar. Macam tadi Encik Farid kata sampai besar daripada dia kan. So ikan-ikan ni apabila dia makin besar, akuarium memang terhad. Jadi dia memang dah tak mampu nak menampung saiz ikan tersebut lah. Dan lagi satu, bila makin besar, dia punya tabiat untuk makan tu akan bertambah. Jadi yang membela tu memang dia tidak mampu dah. Dan kalau kita tengoklah, ikan bila kecil nampak alah comelnya. Bila besar, Allahu Akbar kan. So bila dia nak membunuh, dia rasa macam tak sampai hati sebab dia dah jadi macam pet ataupun haiwan belaan. Jadi apa yang dia berfikir adalah dia nak lepas ke perairan umum. Dia rasa macam okeylah, tapi dia tidak nampak implikasi dia. Ataupun kesan yang akan menjurus kepada kerosakan ekosistem dan ikan-ikan asli itu memang akan pupus dan memang makin kuranglah. Dan satu lagi ada yang memang mungkin orang tak nampak adalah ritual keagamaan di mana dia buat nazar. Di sungai-sungai apabila dia bernazar, dia akan lepaskan, contoh yang paling biasa kita lihat adalah dia lepaskan ikan keli Afrika. Keli Afrika dia bukan lepas seekor, 2 ekor, tapi bertung-tung. Maksudnya dia punya kuantiti tu bertantan. Dilepaskan dalam sungai untuk melepaskan nazar dia. Jadi yang biasa memang keli Afrika, memang invasif, dan bayangkanlah sekali dia letakkan dalam kuantiti yang bertantan. Jadi apa akan jadi pada sungai kita? Sebenarnya kita bukanlah nak menghalang mereka untuk mengadakan ritual keagamaan, tapi tolonglah pilih spesies yang asli. Kita ada lampam sungai, kita ada kelah, kita ada terbui, kerai, macam-macam ikan yang memang mempunyai nilai yang tinggi. Kalau jual pun ikan asli sekarang sangat-sangat mahal. Memang hanya orang-orang yang macam tertentu dan restoran-restoran yang tertentu saja yang menjual ikan-ikan yang asli ni. Puan, persoalannya sebab saya mungkin nak menyahut kepada apa yang Puan berikan tadi tu berkenaan dengan melepaskan ikan secara bertong-tong. Mungkin ialah ritual keagamaan dan sebagainya, mungkin ada cara mereka sendirilah ya. Persoalannya bagaimana dapat masuk ikan secara yang luar ni? Mungkin bukan dengan kebenaran atau dengan kebenaran atau bagaimana sebenarnya? Ada yang bukan dengan kebenaran. Itu memang
pastilah akan ada yang cuba menanggut di air yang keruh. Tapi ada yang melalui kebenaran, dia hanyalah untuk ternakan aquaculture yang mana dikawal. Okey. Tapi apabila ada pihak-pihak yang tak bertanggungjawab yang menyalahgunakan benda yang berkenaan lah sampai dia beli untuk dimasukkan ke perairan umum, sedangkan beli itu untuk food security atau keterjaminan makanan untuk kita makan, untuk cover balik sumber-sumber perikanan kita. So benda-benda tu masyarakat perlu sedar apa yang sepatutnya dan apa yang tak boleh lah. Dia ada ikan yang dilarang import dan Betul. sebagainya. Nanti kita akan bercerita lebih lanjut berkenaan isu itu. Tetapi sebelum ni kita nak kongsikan terlebih dahulu ini Wartawan Malaysia hari ini turut bersama dengan pasukan penangkapan ikan, skuad penangkapan ikan asing. Ini dilakukan di Sungai Kuyuh, Bukit Jalil. Bagaimana pengalaman wartawan kami bersama dengan mereka? Jom. Penyebaran ikan asing berbahaya dari seantero dunia dikesan semakin menguasai ekosistem air tawar negara. Kehadiran ikan dominan bersifat penakluk ini boleh menyebabkan populasi ikan asli di kawasan seperti tasik, sungai atau paya diancam kepupusan. Sungai Kuyuh Bukit Jalil antara lokasi yang menjadi lubuk kepada habitat ikan asing seperti ikan bandaraya, keli Afrika dan talapia hitam. Enggan spesies ikan yang dikenali sebagai ikan alien ini terus mendominasi. Persatuan Skuad Pemburu Ikan Asing SPIA melakukan inisiatif untuk menangkap haiwan tersebut secara sukarela. Seawal jam 9 pagi, Muhammad Haziq Rahman, salah seorang sukarelawan, sudah berkumpul bersama rakan-rakannya dan bersiap sedia dengan peralatan bagi menangkap ikan asing. Perasaan sedih dan geram bercampur bau dalam jiwa lelaki berusia 33 tahun ini kerana menyedari hakikat bahawa hampir 99% habitat ikan asing mendiami kawasan ini secara kekal. Tidak berdiam diri, Haziq mengerah kudrat dan tenaganya untuk turun padang dan memburu spesies itu bagi mengurangkan populasinya. Bila kita dapat ikan asing ni, dia boleh menyebabkan efek kepada kita sebagai pemancing untuk nak dapatkan ikan-ikan tempatan. Ikan-ikan asing ni pula, dia lebih kepada ikan-ikan pemangsa. So bila pemangsa, bentuk badan dan saiz dia tu tidak sesuai untuk kita makan. Jadi bila kita dapat ikan-ikan tu pun kita cakap tiada manfaat lah untuk kita. Jadi secara perlahan-perlahan kita akan kehilangan aset negara kita lah. Kru Malaysia hari ini berkesempatan untuk menyertai kumpulan SPIA secara eksklusif bagi memburu spesies ikan asing di Sungai Kuyuh. Antara kaedah paling mudah untuk menangkap haiwan ini adalah dengan menggunakan jala. Tebas saja jala, pasti ada ikan asing yang mengena. Namun ada kalanya jala tersebut akan tersangkut pada batu atau sampah sarap yang terdapat di dalam sungai. Muhammad Zulkifli Mokhtar, individu penting yang bertanggungjawab untuk menyelam ke dasar sungai dan memeriksa bahagian jala yang tersangkut. Lebih mengagumkan, lelaki berusia 30 tahun ini langsung tidak menghiraukan sebarang ketidakselesaan seperti persekitaran kotor atau bau busuk air sungai, asalkan tugasnya dapat dilaksanakan dengan sempurna. Risiko-risiko kita orang menjala, sangkut, terpaksa kena turun. So, macam contoh saya yang akan turun dulu. Sebab saya pandai berenang apa semua, pandai selam. Tak semua orang yang boleh buat macam tu. Kita kena sediakan safety lah. Contoh, kena pakai kasut, seluar panjang, takut terkena besi. Nak mandi tu dengan sabun tak payah cerita lah. Memang dia punya bau tu 2-3 hari baru hilang. Dia punya bau busuk tu, tercucuk dah terbiasa lah. Kena sengat tu memang dah biasa. So, kita hanya boleh tahan sakit. Kita buat macam biasa, buat tak tahu. Seperti yang anda boleh lihat di Sungai Kuyuh ini terbahagi kepada dua kawasan. Satu kawasan yang cetek yang tempat saya berdiri ini dan satu lagi lubuk untuk ikan asing iaitu kawasan yang lebih dalam lah. Jadi kita nak cuba teba jala ini
untuk kita lihat dalam masa kurang 1 minit berapa banyak ikan asing yang boleh tersangkut pada jala. Dan ini kali pertama untuk saya tebas jala sebenarnya. Kali kedua lah, second try. Jadi kita nak tengok berapa banyak ikan asing yang boleh kita dapat. Ada tak Semua ikan bandaraya je. Kita nak try dapatkan ikan keli Afrika kejap lagi. Siapa nak? Bagi saya yang baru sahaja mencuba, aktiviti ini bukan sesuatu yang mudah. Arus sungai yang deras, dasar yang berbatu dan licin jelas memberi kesukaran untuk bergerak dan menangkap ikan-ikan asing. Namun bagi wira-wira tidak didendang ini, mereka memikul tanggungjawab untuk mengekang populasi spesies ikan invasif ini tanpa mengharapkan sebarang balasan. Kepuasan dia bila kita dapat keluarkan ikan-ikan tu, kita sendiri dapat feedback daripada orang awam. Bila kita pergi ke lokasi tu, bila kita tanya macam mana dah dapat ni, dia kata alhamdulillah dah tak ada. Walaupun tak ada imbuhan dari segi kewangan, tapi dari segi hargai orang awam tu, kita rasa macam kepuasan tu ada. Selain daripada menjala, kumpulan ini turut menggunakan jaring untuk memukat spesies ikan asing yang terdapat di dalam sungai ini. Keadaan itu lebih mudah kerana dapat memerangkap ikan dengan keluasan yang lebih besar. Namun tidak dinafikan proses untuk membasmi ikan invasif ini secara total tidak semudah bagai dikata. Ikan bandaraya misalnya mempunyai kadar pembiakan yang pantas dan boleh tersebar ke kawasan lain jika air sungai naik dan melimpah akibat hujan lebat. Dia akan mula membiak di kawasan-kawasan yang agak tercemar. Alasan kenapa yang agak tercemar tu kerana dia dapat bahan sumber makanan secara alam. Jadi kalau kita tengok kawasan-kawasan air macam ni akan menyumbang habitat utama ikan keli Afrika, ikan bandaraya dan ikan tilapia. Dan dalam masa yang sama juga dia akan memburu telur-telur ikan tempatan. Jadi itu yang menyebabkan dia pupus. Dan kita boleh tahu habitat utama dia juga adalah kawasan-kawasan anak sungai. Dia akan mendominasi kawasan anak sungai sehinggalah bawa ke hilir pergi ke perairan utama. Dan dia akan mula berkembang ataupun berhijrah ke lokasi lain bermulanya bila berlakunya hujan lebat ataupun keadaan air yang tinggi laju. Sebahagian ikan-ikan tersebut akan keluar daripada kawasan setempat dan itulah cara dia membiak dari kawasan ke kawasan yang lain. Hampir 3 jam kami di sini, kira-kira 80 kilogram ikan asing yang terdiri daripada ikan bandaraya, tilapia hitam dan keli Afrika yang berjaya ditangkap. Lihatlah saiznya, lebih besar daripada lengan saya sendiri. Hasil tangkapan ini kebiasaannya akan ditanam atau diberikan kepada warga asing yang ingin memakannya. Tidak boleh dipandang ringan, spesies ikan asing berupaya untuk memusnah ekosistem dan mengakibatkan kepupusan spesies ikan tempatan. Langkah yang agresif wajar untuk dilaksanakan agar populasi ikan invasif ini dapat dikekang daripada terus membanjiri sungai-sungai negara. Bayangkan sungai itu saja sudah menjadi tempat mereka, tempat ikan-ikan ini. Kata mereka manusia pula kan. Ikan-ikan pemusnah, ikan bandaraya. Okey, ini antara hasil tangkapan semalam, ikan bandaraya. Lihat kepada saiznya, saya tidak menjangka saiznya sebegini. Seperti yang Puan Aisyah cakaplah ya, dalam akuarium memang kecil comel saja. Tapi bila dah dilepaskan di sungai, membiak, dibiarkan berleluasa, inilah ikan bandaraya yang kita anggap sebagai antara pembersih akuarium tu. Satu yang saya nak kongsikan kat sini secara jujur, kita kan biasa kalau ikan asli kita kalau mati kan bau dia biasa je. Okey, boleh terima. Ini sekarang ni berada di studio ni, boleh saya katakan bau hanyir dia terlalu kuat. Saya tak tahu hanyir tu hanyir yang lain yang sampai melekat dekat ni. Tekak. Betul tak? Saya tak tipu kan Puan? Betul. Ya. Dan ini Fariha dengan Hanif tak boleh pegang. Okay. Tapi kalau boleh pegang, ketuk kepala dia akan bunyi tok-tok-tok macam kita ketuk kayu ni. Kerasnya. Sebab tu
Dan kalau kita tengok dia punya fin ni sangat-sangat keras. Itu yang menyebabkan daya ketahanan dia sangat-sangat tinggi. Dan kalau kita lihat di sungai-sungai, kalau kata ikan asli kita, dia memerlukan sungai yang cantik, yang kualiti air yang okey. Jadi secara tak langsung, kalau kita jaga ikan asli kita, sungai kita akan cantik. Cuma kalau ikan yang spesies-spesies invasif ni, di sungai yang sekotor mana pun, dia boleh hidup, dia boleh survive. Dia boleh sesuaikan diri dengan keadaan yang sedia ada. Jadi lambat laun sungai kita akan sentiasa dalam keadaan yang lagi teruk, lagi kualitinya lagi rendah. Puan, berapa berat ni agak-agak ni ada? Ini biasanya dalam 1.5 kilo kalau kata ni. Ke atas lah ya. Baru seekor. Ya, baru seekor. Kita tengok tadi berapa. Ya. Sebenarnya Jabatan Perikanan dengan kerjasama komuniti pemburu ikan yang asing ni jugalah macam yang tadi kita lihat di paparan. Memang ada kerjasama. Dan kalau kata saya di Selangor sendiri, kerajaan negeri pun bagi support. Jadi kerajaan negeri, Jabatan Perikanan Negeri Selangor dan juga komuniti pemburu ikan asing ini, kita ada program yang mana kita cuba untuk mengeluarkan ikan-ikan asing ni di perairan sungai. Jadi usaha ini adalah secara berterusan yang mana memang keperluan untuk kita keluarkan je. Sebab kalau kata kita biarkan, dia akan lebih membiak. Dengan keadaan sungai yang macam mana pun, dia akan kekal dan dia ni bersifat dominasi ataupun dia mewujudkan wilayah dia yang tersendiri. Jadi secara tak langsung, ikan-ikan asli memang dia tak boleh nak bersaing lah. Nak bersaing bukannya bersaing dari segi ada di situ, dia dari segi makanan, tempat pelindungan, tempat untuk membiak. Jadi bila ini dia dominate ataupun dominasi di situ, ikan-ikan lain akan berkurangan dan tak mustahil dia akan pupus. Itu satu kerugian lah untuk kita. Macam perangai apa datang tempat orang, dia dominate. Narsistik tu Wah, tiba. Narsistik ni kan. Puan, alang-alang kita pun nak berikan kredit kepada pemburu pemburu ikan asing tadi tu yang turut bersama-sama dengan kami. Juga memberikan, sebab ini difahamkan mereka adalah sukarelawan termasuk dalam usaha untuk membantras. Itu apabila dah terlepas dan menjadi sungai itu saja berpuluh-puluh kilogram tadi kita saksikan. Tapi okey, untuk orang ramai yang ada minat untuk menjadikan hobi kepada, kita faham pencinta ikan ni pun ada juga kan. Okey, itu minat yang tak salah. Tapi apa peranan yang perlu dilakukan untuk kita tak nak dah benda ni berleluasa dan jadikan kebiasaan ni, Puan? Apa tanggungjawab kita ni? Okey, ada beberapa perkara lah yang masyarakat boleh bantu jabatan. Okey, yang pertama, kita ada dengar yang program melepaskan ikan untuk tujuan pertandingan mancing dan sebagainya tu. Kita mohonlah supaya kalau ada program-program sebegitu, boleh rujuk ke Pejabat Perikanan yang berdekatan untuk kita sahkan atau untuk kita bagi khidmat nasihat ikan apa yang wajar dilepaskan. Okey. Dan memang kita memang sangat-sangat bukan menggalakkanlah, memang kena lepaskan hanya ikan-ikan asli sahaja. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada pencinta ikan, kita faham dia nak yang kecil-kecil comel itu kita bagi okey. Bila dia berada dalam akuarium sampai satu tahap dia tidak mampu lagi untuk memelihara dia. Jadi dia nak lepaskan ikan tu, kontak juga Jabatan Perikanan, bagi serahan secara sukarela. So biar jabatan yang mengendalikan. Kita ada pusat-pusat kita yang kita boleh hantar. Contoh di FRI Batu Maung, yang mana ada satu tu memang kita khaskan untuk ikan-ikan invasif atau alien species ni sebagai pengajaran atau pembelajaran, sebagai awareness. Jadi bila orang datang ke akuarium Aquatar tu, dia boleh lihat, oh rupanya ini ikan yang tak boleh lepas. Ini besarnya yang boleh pergi. So dia kena lepaskan bagi kepada kita lah secara sukarela. Itu sebenarnya yang perlu dilakukan. Walaupun kalian ini pencinta ikan, ada ilmu di dada, tapi belum cukup sebab kita biarlah hidup bermasyarakat. Jumpa pihak yang berwajib yang lebih ilmunya. Sebab kita nak timbuk. Betul. Ikan-ikan kita tak salah tau. Sabar awak. Yalah, kesianlah. Betul. Kan? Saya setuju awak. Saya setuju. Saya pun marah. Ikan kita tak ada daya melawan. Ya, betul.
Siap ni ikan bandaraya ni. Itulah. Okey puan, terima kasih banyak sebenarnya banyak kami belajar pada pagi ni. Cuma saya nak at least share lah. Sikit boleh. Jabatan Perikanan kita keluarkan ada poster. Okey. Satu yang mana memberi pendedahan berhubung apa itu ikan asing. Okey, dan satu lagi apa ikan-ikan asli. Jadi dalam poster ni maksudnya orang boleh belajar secara sendirinya. Jadi boleh buat rujukan lah. Betul. Makin lama makin menyengat bau dia. Ya. Kita pun berharaplah supaya masyarakat ambil tanggungjawab. Bukan sekadar letak tanggungjawab pada Jabatan Perikanan. Ini bukan orang kata bukan satu pihak sahaja yang perlu ambil cakna, tapi sebenarnya masyarakat. Tanggungjawab semua. Dan saya risau supaya ke depan ini apabila kita tidak menjaga yang menjadi mangsa adalah generasi-generasi kita yang akan datang tak berpeluang pun tahu yang apa itu ikan kerai, ikan kelas cantik ke tak, ikan lampam. Ya, lampam sungai kan. So benda-benda ni kesedaran mesti kita pupuk daripada sekarang supaya nanti sekurang-kurangnya masyarakat yang akan datang, generasi kita yang akan tahu menjaga sungai dengan baik dan adanya ikan-ikan asli tersebut. Okay. Puan, terima kasih sekali lagi. Puan Nur Aisyah Abu Bakar, Pengarah Perikanan Jabatan Perikanan Negeri Selangor, di atas ilmu dan juga pendidikan yang dikongsikan bersama kami berkaitan dengan ikan pemusnah. Of course, ini adalah ancaman kepada ekosistem sungai kita ya.